Okey. So kita akan sambung. Kita punya kelas sebenarnya setiap hari Jumaat 8.30 malam hingga 9.30 malam. Cuma malam ni cikgu awalkan sikit sebab nak bagi laluan pukul 9. Ada sekolah yang terlibat dengan program agama, teknik menjawab agama. Okey, tak mengapa. Okey, kita terus pergi kepada julat yang jenis soalan tentang julat. Kita dah sentuh last week. Tapi cikgu sentuh lagi sebab cikgu nak kamu betul-betul tahu benda ni. Sebab ini soalan ni soalan mudah, 3 markah yang boleh kamu skor dalam SPM. Okay, so julat ataupun range type 1. Type 1 jenis yang macam mana? Jenis yang efek lebih kecil daripada kosong. Kalau efek lebih kecil daripada kosong, kamu buat bracket-bracket. Lepas tu kita lukis. Bila kecil daripada kosong, kita punya lorikan mesti dekat tengah. Wajib dekat tengah. So jawapan kita mesti terkepit macam ni, penulisan jawapan. Kalau kamu tak faham dengan nota cikgu, tak apa, jap kita tengok contoh soalan. Okey, kita tengok yang jenis yang kedua, tab yang satu, kalau efek lebih besar dari kosong, kalau lebih besar macam mana, kamu buat pemfakturan sama juga. Lukis, cikgu fokus pada gambar senyum je, dia punya A tu positif. Okey, A negatif, kalau soalan A negatif, kita positifkan dia juga. Okey, kalau lebih besar, lorikan dia sebelah kiri dan kanan, maka penulisan jawapan dia adalah satu X lebih kecil daripada A, satu lagi X lebih besar daripada B. Okay, benda ni kita dah bincang dah dalam kelas kita sebelum ni. Minggu lepas ni kelas. Okay, kelas. So kita tengok pula soalan dia macam mana. Okay. Cari julat nilai X bagi ketaksamaan 2X kuasa 2 tambah 3X lebih kecil daripada 2. Okay kelas, bila soalan cari julat, okay, ini yang kamu kena buat. First kali kita akan jadikan dia general form. 2X kuasa 2 tambah 3X tolak 2 lebih kecil daripada kosong. Maksud cikgu 2 yang belakang tu kamu pindah ke depan, positif jadi negatif. Kemudian kita buat apa? Kita tekan calculator. Okay, kamu tekan calculator, kamu cari nilai X. Okay, sebelum kamu tekan calculator, kamu lukis dulu gambar rajah ini. Gambar rajah senyum. Gambar rajah senyum, lepas tu kita letakkan nilai X kita. Bila kamu tekan calculator, X kita dapat apa? Kalau kita dapat apa kan X kita? Kalau kita tekan calculator, negatif 2 dengan apa? Last, negatif 2 dengan? 1/2. Negatif 2 dengan 1/2. Okey, so negatif 2 dengan 1/2. Kita letak 1/2. Okey, oleh kerana okey, dia lebih kecil, tapi sebelum kamu melorek, kita akan buat pemfakturan. Bila kita buat pemfakturan, kita buat macam biasa. Yang negatif X tambah 2, 2X tolak 1. Lebih kecil daripada kosong. Kenapa cikgu nak kamu buat ni? Sebab ini ada markah. Dalam SPM, benda ni ada markah. So ingat, jangan hilangkan step ni. Okey, lepas kamu dah buat pemfakturan, lebih kecil daripada kosong, lorikan kita kat belah mana? Dalam keluar. Lebih kecil daripada kosong. Dalam keluar. Dalam. So lorikan kita di dalam. Okay, bila lorikan kita ke dalam, sebab kita tahu kalau lebih kecil daripada kosong, maksudnya budak kecil, kalau budak kecil dia selalu main dalam rumah. So lorikan kita kat dalam. Maka penulisan jawapan kita adalah terkepit di tengah-tengah. Maksudnya dia jadi macam ni. Negatif 2, X 1/2. Okay, ini penulisan jawapan dia. Jelas? Untuk tab yang pertama, soalan yang pertama ni, kita dah bincang dah last week. Jenis soalan macam ni. Okay, kita tengok pula jenis soalan yang kedua. Okay, katalah kita ada macam ni kelas. Cari julat nilai X bagi ketaksamaan 3X kuasa 2 bla 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 bla. Okay, benda ni, okay, first kali apa yang kita kena buat? Okay, kita jadikan the general form. Maksudnya, kamu jadikan belakang tu 0. Okay, bila 0 maksudnya yang lain tu semua kena pindah ke depan dah. Okay, cikgu kembangkan dulu. Dia jadi 2X kuasa 2 tambah X. And then cikgu pindahkan ke depan. Okay, kita susun ikut siapa datang dulu. 3X kuasa 2 tolak 5X tu memang dah ada kat depan. So 16 datang. Dia letak kat belakang, negatif 16. 2X kuasa 2 datang, jadi tolak 2X kuasa 2. X datang, jadi tolak X kuasa 2. Jadi tolak X, lebih besar dari kosong. And then kita selesaikan. Bila kita nak selesaikan, ikut keluarga lah. 2X kuasa 2 tolak 2X kuasa 2. Negatif 5X tolak X dan negatif 16. Maka kamu akan dapat begini. X kuasa 2 tolak 6X tolak 16 lebih besar daripada kosong. Okay, cikgu harap step ni kamu jelas. Ini step yang pertama yang kamu kena buat. Okay, bila kamu dah dapat macam ni, kita kena buat apa?
kita lukis bentuk senyum ni. Lukis bentuk senyum. Kemudian kamu tekan kalkulator. Okay, cuba tolong cikgu tekan kalkulator. Nilai A dia 1, B dia -6, C dia -16. Dapat berapa nilai X? Tolong, terang. Berapa? X dia berapa? Kalau kamu tekan 8. berapa? 8 dengan? -2. Dari 1. Okay, good. -2 dan 8. Okay, bila -2 dan 8, kita akan letak susun macam ni. -2 sini dan 8. Jangan terbalik. Sebab -2 dulu. Okay, baru 8. Okay. Okay, kemudian kita buat apa kelas? Kemudian kita akan lorikkan. Okay, lorikkan tu lebih besar daripada kosong. Oleh kerana lebih besar daripada kosong, dia lorikkan kat mana? Dalam ke luar? Besar daripada kosong. Kalau budak kecil main dalam rumah, kalau budak besar? Luar. Luar. So lorikkan kita di luar. So bila lorikkan kita di luar, sebelum kita buat lorikkan tu, kita buat pemfakturan ni lah. Ni macam biasalah. Kena kelas, kena wajib ada pemfakturan ni. Sebab cikgu tak nak kamu kehilangan markah kat situ. Okay, so kita akan buat lorikkan begini. Okay, bila lorikkan begini, kiri dan kanan, maka penulisan jawapan kita kena betul. Iaitu, apa jawapan kita? X apa? Yang pertama. X lebih, kalau belah kiri -2 tu jawapan dia lebih apa? X lebih kecil atau sama dengan -2. Ada sama dengan tolong ubah nanti kamu buat. Sini ada sama dengan. Okay, dan lagi satu, X lebih besar dan sama dengan 8. Okay, ini yang selalu general punya soalan kalau dia keluar dalam paper 1. Inilah solution dia. Cikgu, keluar ke soalan macam ni? Ya, akan ada keluar dalam 2-3 markah. Okay, so kamu kena tahu dia punya cara nak tulis. Cikgu, saya wajib ke kena lukis? Better lukis. Okay, pemfakturan tu, dia start dari sini sini dan sini penulisan markah. Okay, ingat kalau zaman dulu KBSM, markah jawapan betul full mark. Tapi zaman KSSM dia tak nak tengok macam tu. Okay, dia nak working kamu daripada atas ke bawah tu kena betul. Okay, so kamu kena buat betul-betul. Dah tak boleh dah nak skip. Sekarang ni bukan zaman nak skip, nak terus shortcut, tak. Inilah jalan kerjanya. Okay, jelas untuk jenis yang pertama, Julat? Jelas kelas? Jelas. Okay, kita masuk jenis yang kedua. Sebelum kita nak masuk jenis yang kedua, kita tengok dulu benda ni. Okay, pembeza layan. Pembeza layan ni lah penentu punca. Okay, di mana kalau B kuasa 2 tolak 4 AC lebih besar dari kosong, jenis punca dia apa? Dia adalah dua punca nyata dan berbeza dan graf menyilang pada paksi X pada dua titik yang berbeza. Oh, macam mana tu? So, gambar rajah dia begini. A, alpha, beta. Okay, itu kalau A lebih besar maksudnya gambar senyum. Kalau gambar masam, begini. Okay, sama je. Okay, maksudnya dia dua titik yang berbeza dekat pintasan X tu. Itu punca dia. Okay, itu kalau lebih besar daripada kosong. Okay, kalau B kuasa 2 tolak 4 AC sama dengan kosong, bermaksud dua punca nyata yang sama. Maksudnya dia punca ada satu je. Di mana graf menyentuh pada paksi X pada satu titik sahaja. So gambar rajah kita begini. Okay, di mana dia sentuh pada satu je titik kat paksi X tu. Kalau masam beginilah. Okay, benda ni penting. Okay, untuk kita cari nilai julat dan kita nak sketch gambar nanti. Okay, dan yang ketiga, B kuasa 2 tolak 4 AC lebih kecil daripada kosong. Di mana dia adalah dua punca yang dia tak ada punca sebenarnya. Lebih kecil daripada kosong maksudnya dia tak ada punca. Maksudnya graf kita akan jadi tergantung. Okay, tergantung begini. Dia tak sentuh pun pada paksi X. So benda ni penting sebab apa? Nanti kamu nak sketch graf nanti. Tapi sebelum tu kita akan masuk dulu soalan julat. Okay, di mana soalan julat jenis yang kedua yang cikgu nak tunjuk kat kamu ni, julat dia ni dia melibatkan dia punya punca. Okay, kita tengok. Okay, contoh soalan yang ketiga. Okay, cikgu namakan dia julat jenis kedua. Cari julat nilai P jika graf fungsi kuadratik f(x) sama dengan x kuasa 2 tambah px tambah p tambah 3 mempunyai dua pintasan x. Okay, kelas. Dekat sini, kita tak tahu pun dia lebih kecil, lebih besar. Tetapi soalan nak julat.
Okay, kita tak tahu pun kita, cikgu kita ni nak buat julat tapi lebih kecil ke lebih besar. Kita tengok clue dia yang lagi satu iaitu mempunyai dua pintasan X. Okay kelas, apa maksud mempunyai dua pintasan X? Siapa boleh tahu cikgu? Siapa boleh bagi tahu cikgu apa maksud dua pintasan X? Dia ada dua punca. Dua Dia ada punca? dua titik. Dua punca Ya. nyata. Ya, dia ada dua punca yang berbeza. Maksudnya gambar dia akan jadi begini. Maksudnya kat pintasan X tu ada dua tempat persilangan. Okey. So dua punca yang berbeza ataupun dua punca yang nyata, dia punya formula yang kita akan guna apa? Siapa tahu tadi? Kalau dua punca yang berbeza. B kuasa 2 apa? B kuasa 2 tolak 4 AC lebih besar daripada kosong. Yes, nice. B kuasa 2, dua punca yang berbeza. So B kuasa 2 tolak 4 AC lebih besar daripada kosong. Okay. Okay, so kita dah tahu nilai B kita apa? Nilai B kita adalah P. Kita masukkan je. P kuasa 2 tolak 4, A kita adalah 1, C kita adalah P tambah 3. Okay, P tambah 3. C kita adalah P tambah 3. Okay, kamu kena tahu tau. A tu adalah nilai di depan X kuasa 2. B tu adalah nilai di depan X. C tu yang tak ada apa-apa X. So dalam kes ni kita punya A adalah 1. B kita adalah P dan C kita adalah P tambah 3. So kita masukkan, sumbatkan dalam formula ni. Okay, formula pembeza layan ni. Nama bahasa Melayunya. Pembeza layan. Okay, so kita selesaikan. Kita jadikan dia general form begini. Bila dah masuk dah step yang ketiga ni, ini dah macam type yang satu. Betul? Type 1 kamu buat apa dulu? Bila dah dapat general form je, kita tekan apa? Tekan calculator. Okey, tolong cikgu tekan calculator. Nilai P dia berapa? Okey, nilai P dia berapa? 6 dengan? Negatif 2. Negatif 2 dan 6. Nice. So kita buat negatif 2 dan 6. Okey, lebih besar. Lorikkan kita di mana? Tengah-tengah, terkepit ataupun kiri kanan? Kanan. Kiri kanan. Okey. Bila besar dia kosong kat luar. Kita main luar. Maksudnya lorikan kita adalah lorikan. Okey, kita buat ni dulu. Maksudnya perfakturannya jangan tinggalkan. Okey, perfakturan ni macam biasalah. Macmod pun kamu dah jumpa. Okey, lebih besar kosong, maka lorikan kita di luar. Bila lorikan kita di luar, penulisan jawapan tu amat penting. Di mana satu jawapan dia adalah P lebih kecil daripada negatif 2 ataupun kamu buat koma, P lebih besar daripada 6. Okay. Jangan buat lain. Dua penulisan jawapan terkepit yang macam mana, kalau kiri kanan macam mana. Penting untuk kamu buat yang betul-betul. Okay. So inilah jawapan dia yang hijau pekat tu. P kuasa 2 lebih kecil daripada negatif 2 atau P lebih besar daripada 6. Okay, cikgu harap kamu jelas dengan julat. Lepas ni kamu bantai soalan julat je. Okay, lepas ni jumpa je kamu carilah soalan SPM fungsi kuadratik atau cek julat. Mahirkan untuk julat. Okay, kita tengok dulu soalan ini. Soalan yang terakhir untuk bab julat. Benda ni kita dah bincang last week. Tapi cikgu nak kamu betul-betul mahir. Okay, kelas. Diberi fungsi kuadratik fx 2px kuasa 2 tolak px tambah 9. Okay. Menyentuh pasti X pada satu titik. Cari nilai P. Bukan cari nilai P ni. Dia cari julat P. Okay. Cari julat bagi P. Okay. Cari julat bagi P. Okay, kelas. Clue dia dekat mana? Pada satu titik. Okay, kelas. Bila pada satu titik. Okay. Pada satu titik. Okay. Kalau pada satu titik, dia punya gambar macam mana? Dia ada satu titik je pada pasti X. Ya, dia ada satu titik saja pada parsi X. Begini. Okay, maksudnya fungsi kuadratik ini dia punya gambar rajah begini. Okay, nilai P kita dekat bawah, bukan. Maksudnya nilai punca kita ada berada di bawah tu. Okay. So kita tahu dia mempunyai satu punca yang sama. So formula yang kita akan pakai apa? B kuasa 2 tolak 4AC lebih kecil daripada kosong. Ya ke lebih kecil daripada kosong? Sama dengan kosong. So nanti kamu ubah sama dengan kosong. Nanti sama dengan kosong. Okay, nice. Sebenarnya sama dengan kosong. Okay, so dia akan jadi begini. Okay, kamu masukkan nilai di mana B kita adalah negatif 6P
Okay, sama dengan kosong. Ni tolong ubah sama dengan kosong. Okay, sebab tu nilai dia cari nilai P. Okay. Okay. So, next kita akan buat 36P kuasa 2 tolak 72P sama dengan kosong. Okay. So, boleh selesaikan tak? Cuba kamu selesaikan. Kosong Sebab dia 2. sama. So, kosong dengan P, kamu akan dapat P kosong P 2 kan. So sebenarnya, cikgu betulkan. Cikgu dah tersalah sini. So bila kat sini kelas, kamu boleh kecilkan ni lagi. P kuasa 2 tolak 2P sama dengan kosong. Okay, so tadi kawan kamu cakap P sama dengan kosong, P sama dengan 2. So yang atas ni dia akan jadi macam ni lah. P tolak 2 sama dengan kosong. Okay, so jawapan dia cari nilai P, P sama dengan 2. Kenapa kita tak pilih P sama dengan kosong kelas? Kenapa kita tak pilih P sama dengan kosong? Kenapa jawapan dia kita ambil P sama dengan 2? Siapa tahu? Sebab dia kata menyentuh pasti X pada satu titik sahaja. Itu satu. Okay, ada alasan lain tak? Okay, siapa tahu kenapa kita tak boleh P tu sama kosong? Okay, cuba kamu tengok balik soalan. Okay, apa akan jadi kalau P kita kosong? Dekat sini. Adakah dia jadi P semua kosong lah. Tak ada nilai. Ya, dia dah tak jadi kuadratik lah. Kan? Kalau kamu gantikan P tu sama kosong, maka tak adalah kuadratik. Betul tak? Sebab 2 darab kosong, kosong. Kosong darab X kuasa 2, kosong. Tu tinggal 9 je, dia bukan kuadratik. Okay, so oleh kerana itu kita ambil P sama dengan 2. So jawapan dia P sama dengan 2. Okay, so ambil jawapan ni. Okay, so kalau kamu nak salin, kamu salin dulu. Okay, so jawapan kita adalah P sama 2. So cikgu harap kamu jelaslah kenapa kita tak ambil P sama dengan kosong sebagai jawapan. Okay. Okay. So cari nilai P. Betul lah soalan dia cari nilai P. Cikgu tersalah sini. Dia sama dengan kosong sebab dia sentuh pada satu punca. Okay. So kita boleh teruskan untuk next. Okay. Kelas. Kita masuk untuk lakar graf. Okay. Benda ni mungkin ada yang tahu, mungkin tak tahu. Okay. Cuma kita malam ni nama pun kelas tambahan, kita just bincang, kita ingat balik lah proses mengingat kembali nama pun vaksin, ingat balik kamunya virus lupa tu, tingkatan 4, mungkin pelajar tingkatan 4 mungkin tengah fresh lah ni, mungkin lah, tingkatan 5 ni, dia dah wang sikit sebab dia dah tingkatan 5, okay. So, okay. So, kita akan lakar graf. Okay, sebelum kita nak tahu lakar graf ni, kita kena ada step by step dia. Kamu kena tengok betul-betul. Okay, yang pertama, kita kena tahu bentuk graf. Sama ada graf tu senyum atau graf tu masam. Okay, yang kedua, kita kena tahu jenis punca menggunakan formula B kuasa 2 tolak 4 AC. Okay, so dekat sini, dia akan pecah 3. Okay, benda yang kita tahu. Kalau lebih besar dari kosong, maksudnya dia gambar rajah dia begitu. 2 punca yang berbeza. Kalau lebih kecil dari kosong, dia terangkat. Okay, kalau sama dengan kosong, dia touch pada satu titik. Okay, ini semua tahu. Ini semua pelajar yang ambil MAT tahu. Okay, yang ketiga. Okay, vertex. Okay, siapa tahu vertex ni ataupun puncak maksimum minimum ni, macam mana kita nak ubah dia bentuk ni? Guna kaedah apa? Siapa tahu? Apa nama kaedah dia tu? Apa? Apa nama kaedah dia tu? Completing the square. Yes, completing the square. Okay. Kena buka balik lah completing the square. Tapi nanti cikgu tunjukkan kaedah yang macam formula lah kamu boleh hafal. Kalau tak nak hafal pun tak apa. Janji bentuk ni cikgu nak. Bentuk vertex ni. Okay. Okay, yang keempat, kita kena cari punca. Ini tekan kalkulator je, tak ada masalah.
Okay, dan yang kelima kita akan cari pintasan Y. Okay, 5 perkara ni kamu kena mahir untuk melakarkan graf. Bukan simply lakar. Bukan dia tengok senyum, bukan. Dia ada maklumat, 5 maklumat ni yang penting. Kalau kamu tengok dalam buku teks pun sama. Okay, kita go. Kita pergi ke soalan yang pertama, lakarkan graf 2x kuasa 2 tambah 3x tolak 2. Okay, first kali. Tolong cikgu, bentuk dia senyum ke masam? Senyum. So bentuk kita adalah senyum. Okay, yang kedua, kita masukkan B kuasa 2 tolak 4AC. Okay, sebab kita nak tahu dia ni 2 punca berbeza ke, 1 punca berbeza ke ataupun tak ada punca. So kamu mau masukkan nilai B. Nilai B kita berapa? 3 kuasa 2 tolak 4. A kita 2, C kita negatif 2. Okay, kamu tekan kalkulator, tolong cikgu tekan kalkulator, berapa nilai dia? Berapa nilai dia? 3 kuasa 2 tolak 4 bracket 2 negatif 2? 25. So 9 tambah 16, jawapan 25. So 25 ni adalah lebih besar daripada kosong. So kalau lebih besar daripada kosong, maksudnya gambar kita adalah 2 punca yang berbeza. So macam ni lah kita punya gambar. Nanti gambar kita akan dapat macam ni. Okay, tu yang kedua. Yang ketiga, vertex. Okay, vertex ni kamu kena tengok betul-betul. Okay, kita akan guna PK2 di mana PK2 adalah penyempurnaan kuasa 2 ataupun CTS, completing the square. Ini cikgu tak kisah. Kamu nak guna kaedah macam mana sekalipun. Okay, terpulang kat kamu, janji dia akan dapat bentuk A bracket X tambah P tutup bracket kuasa 2 tambah Q. Benda apa yang cikgu merepek ni? Kita tengok ni. Okay, kamu ready? Okay, vertex guna penyempurnaan kuasa 2. Okay, kita akan guna formula ni. Ini kalau ini guna cikgu selalu gunalah. Di mana aku tak suka ponteng kerana aku pelajar yang cemerlang. A ni aku. Okay, aku. X tu tak lah. P tu ponteng. Kerana aku pelajar yang cemerlang. Okay. Tapi ingat, dia punya bracket tu mesti ada kuasa 2. Okay. P tu apa? P tu adalah bapuk tua. Okay. Bapuk tua, B over 2A. Okay. Kita cari dulu B over 2A. Di mana B kita adalah 3, 2A. 2 darab 2, 4. So, P kita adalah 3/4. Okay. Kemudian, kita akan masukkan nilai-nilai ke dalam kita punya persamaan ini. Okay, penyempurnaan kuasa 2 di mana A kita adalah begini. Okay, kita masukkan A2. P tadi gantikan dengan 3/4 yang bapuk tua tadi. 3/4 tolak 2 bracket P 3/4 kuasa 2 tambah C. C kita negatif 2. Okay, so ambil kalkulator, tekan yang belakang ini saja. Okay, tolong cikgu tekan dapat berapa? Yang negatif 2 bracket 3/4 tutup bracket kuasa 2 tambah negatif 2. Dapat berapa kat situ? Okay, Negatif 25/8. Okey, negatif 25/8. Maka kita punya bentuk vertex jadi begini kelas. 2 bracket X tambah 3/4 kuasa 2 tolak 25/8. So inilah bentuk vertex tu di mana kita akan jumpa titik minimum. Okey, ingat betul-betul. Kalau cikgu minta nilai minimum, jawapan kita akan ambil yang belakang ni. Negatif 25/8. Okey, kalau nilai minimum. Tapi kalau titik minimum, kita akan ambil nilai X kali. X tu tambah 3/4 kan, dia jadi macam ni. X tambah 3/4 sama dengan kosong. Maka X sama dengan negatif 3/4. Okay, so that's why nilai X dia 3/4, nilai Y dia negatif 25/8. Okay, itu adalah nilai titik minimum. Benda ni penting untuk kamu jawab soalan maksimum minimum nanti. Lepas lakaran nanti. Okay, so untuk nombor 3 ni, vertex kita tahu. Oh, titik minimum kita dekat negatif 3/4, negatif 25/8. Okay. Okay. Itu adalah nilai ketiga. Okay, nilai keempat, kita nak kena tahu punca. Okay, kita nak kena tahu punca. Okay, punca dia kita tekan ni kalkulator lah. Kita tekan kalkulator, kamu dapat X sama dengan 0.5, X negatif 2. Okay, itu maklumat yang keempat.
Dan maklumat yang terakhir kamu kena tahu adalah pintasan Y di mana kamu kena gantikan X sama kosong. Okay, cuba kamu gantikan X sama kosong, kita dapat berapa kelas? Cuba gantikan. X sama kosong. Berapa nilai kita dapat? Berapa nilai pintasan Y kita? Berapa? Masukkan X Negatif tu 2. Negatif 2. Okay. Maka pintasan Y kita negatif 2. So kelima-lima maklumat yang kamu ada ni, kamu akan jadikan dalam bentuk graf. Okay, kita ambil, kita ready, kita akan buat macam ni. Yang pertama, bentuk senyum. Yang kedua, kita punya beza, punca beza adalah dua punca berbeza. Yang ketiga, titik minimum kita tadi. Negatif 34, negatif 25, negatif 25.8. Yang keempat, kita punya nilai X. Yang kelima, kita punya pintasan Y. Okey, bila kita ada lima-lima ni, maka kita akan buat macam ni dulu. Paksi Y, paksi X. Paksi Y, paksi X. Okey, kita akan letak kita punya titik dulu. Negatif 34, negatif 25.8. Macam mana cikgu tahu cikgu punya titik dekat situ? Kita agak-agak. Kita akan agak-agak. Negatif. Masuk paksi X negatif, paksi Y negatif, dekat situlah. Okey, lepas tu kita akan masukkan dia punya nilai punca. Negatif 2 kat situ, 0.5 kat situ. Okey, dan pintasan Y tadi kita berapa? Negatif 2 kan? Kita buat macam ni. Okey, kita akan letak, barulah kita lukis lengkungan kita begini. Okey, kita akan kenakan pada punca dan pintasan Y. Okey, so nak lengkapkan lagi, kita letak paksi simetri kita di tengah-tengah. Maka lengkaplah gambar rajah fungsi kuadratik kamu ataupun gambar rajah kuadratik. So 5 benda penting dalam maklumat ini yang perlu ada dalam kamu punya lakaran graf. Okay, kalau tak faham nanti kamu tengok balik video ni, tengok balik apa yang cikgu cakap. Okay. So cikgu harap kamu clear untuk lakaran yang pertama ni. Okay, kalau tak faham kita akan tengok lakaran yang kedua. Okay, kita akan tengok lakaran yang kedua, tengok macam mana. Okay, kelas, mari kita buat sama-sama. Okay, lakarkan graf negatif X kuasa 2 tambah 4X tambah 5. Step by step ikut cikgu. Okay, yang pertama, bentuk. Kita tahu bentuk dia masam. Okay, bentuk masam ni semua tahu. Okay, ada tak yang tak tahu? Cikgu, macam mana cikgu dapat bentuk masam? Kita tengok nilai mana? Nilai A. Okay, nilai A dia negatif 1 kan? Yes, nilai A. Okay, yang kedua, kita nak cari apa? B jenis punca, B kuasa 2 tolak 4 AC. Okay, tolong cikgu kelas cari cikgu kita punya punca, B kuasa 2 tolak 4 AC dapat berapa? Okay, B kuasa 2 tolak 4 AC kita dapat berapa? Cuba. Kita kena buat 36. Okay, kita tengok betul tak betul 36. Yes, 36. Maksudnya 36 ni lebih besar dari kosong. So gambar rajah kita akan jadi masam dan kita punya nilai X tu ada 2 lah. Sebab dia lebih besar dari kosong. Okey. Ketiga, step yang ketiga. Maklumat apa yang kita kena ada? Vertex. Kan? Kita punya vertex. Okey, vertex ni ikut kamu. Kamu nak guna kaedah yang macam mana sekalipun. Okey, janji dia adalah penyempurnaan kuasa 2. Okey, cikgu akan tunjuk kaedah cikgu. Okey, kita ada negatif X kuasa 2 tambah 4X tambah 5. Aku tak suka ponteng kerana aku pelajar yang cemerlang. Okey, P adalah bapuk tua. Okey, P adalah bapuk tua di mana B kita adalah 4, 2 darab A negatif 1. Berapakah nilai P kita kelas? Berapakah nilai P kita? Tolong cikgu tekan kalkulator je. Negatif 2. Negatif 2. Okay. So P kita negatif 2. So cikgu nak kamu gantikan dekat nilai A, nilai P dan nilai C. Nilai P kita adalah negatif 2. Okay. Kamu akan dapat begini. Okay. Ni. A kita negatif 1. Kita tak perlu letak negatif 1. Kita letak je negatif. P kita negatif 2. Kamu gantikan P tu negatif 2. Tolak. A kita negatif 1. Masukkan balik negatif 1. P kita negatif 2. Okay, dan tambah 5. Okay, cikgu nak tengok ada orang masuk ke. Okay, cuba selesaikan dulu yang nilai belakang tu.
9. Okay. So kamu akan dapat 9. Okay, good, nice. Okay, sekejap Okay, so kamu akan dapat begini kelas. Inilah bentuk maksimum kamu, vertex. Okay, so dekat sini kita ada titik maksimum. Okay, seorang tolong bagi tahu cikgu, apakah titik maksimum dia? Bila cikgu cakap titik maksimum, dia mesti ada nilai dalam koordinat. Okay, apakah nilai x, y dia? 29. 29. Okay. So 29 adalah titik maksimum. Untuk pelajar yang macam, cikgu macam mana dia tahu 29? Okay, ingat lagi sekali. Yang belakang ni adalah nilai y. Yang tengah ni adalah nilai x. Tapi cikgu dia negatif 2. Dia bukan negatif 2, dia buat macam ni. X tolak 2 sama 0. Nilai x sama dengan 2. Okay, 29. Okay. So ini juga x ni dikenali sebagai nilai paksi simetri. Okay, ini semua kamu dah belajar dah tahun lepas. Untuk tingkatan 5 tahun lepas lah. So inilah titik maksimum. Kalau soalan tanya kamu, apakah nilai maksimum? Kalau soalan dia, nilai maksimum, maka jawapan kamu bagi je 9. Okay, kalau nilai maksimum bagi 9. Kalau soalan tanya, apakah paksi simetri? Jawapan dia x sama dengan 2. Apakah titik? 29 lah. Begitu. Okay, so cikgu harap kamu jelas untuk vertex ni penting untuk maksimum minimum nanti. Okay, dan lakaran graf ni pun penting lah. Okay, yang keempat, kita akan cari apa? Punca. Punca ni kamu tekan je kalkulator. Tak ada masalah. Okay, so kamu akan dapat macam ni kelas. So x sama dengan 5, x sama dengan negatif 1. Okay, dan yang kelima, kita akan cari pintasan y di mana x kosong, y dia akan jadi, pintasan y dia akan jadi 5. So 5 maklumat ini akan digabungkan menjadi graf. Okay, kita tengok. Okay, cikgu harap 5 ni kamu dah dapat lah. So kita akan tengok. Yang pertama tadi bentuk masam. Okay, yang kedua, ada 2 punca yang berbeza. Vertex kita tadi 29 titik maksimum. Lepas tu kita punya koordinat ataupun kita punya punca dekat negatif 1 dan 5 dan pintasan y kita adalah 5. Maka kelima-lima ni kita akan gabungkan menjadi bentuk graf. Okay, macam mana? Kita buat paksi x, paksi y, titik maksimum 29. 29 kat mana? Positif x dengan positif y. So kat sinilah. Yang kamu letak je dekat kawasan situ. Okay. So situ adalah titik 29 kita. Kita agak je. Okay, so kita letak dulu nilai negatif 1 dan nilai 5. Okay, kamu pun bila nak letak tu kena agak-agak lah. Negatif 1 tu dekat lah sikit, 5 tu jauh lah sikit. Okay, dan kita punya pintasan adalah di sini. Okay, bila kita dah lengkap, barulah kita buat dia punya graf. Begitu. Okay, maka inilah full mark dia di mana ada nilai punca, ada nilai pintasan dan ada nilai vertex. Dekat situ. Dan ada dia punya paksi simetri. Okay, maka lengkaplah dalam 3 ataupun 4 markah untuk sketch graph. Okay, andai kata keluar, inilah dia punya gambar rajah. Inilah dia punya cara. Yang sebelah kiri itulah dia punya penentu. Maklumat-maklumat, 5 maklumat penting yang kamu kena ada dalam lakaran graf. Okay. So cikgu harap kamu jelas untuk lakaran graf. Okay, kalau tak jelas nanti cikgu blast balik video ni, kamu perhatikan betul-betul. Okay, macam mana cara untuk lakar graf. Okay, kita ada lagi masa 15 minit. Kita akan terus pergi ke soalan yang seterusnya. Okay, kelas. Okay. Nilai minimum. Okay, bila dia sebut nilai minimum, kamu kena tahu. Kat sinilah aku kena guna completing the square ataupun penyempurnaan kuasa 2. Yang bentuk tadi tu, yang bentuk A, X tambah P kuasa 2 tambah Q. Persamaan vertex ni. Okay, di mana kalau ikut cara cikgu tadi, cikgu kata, okay, aku tak, ini kaedah ni masing-masing. Kamu janji bentuk dia kamu dapat tu. Okay, aku tak suka ponteng kerana aku pelajar yang cemerlang. Okay, A kita apa? Okay, cuba bagi tahu cikgu nilai A kita. Apakah Negatif nilai? 4.
Nilai A, nilai A. Kal nilai A. Nilai A. 1. Satu. B, Negatif 4N. 4N. Okay. C, Sifat 5N 5N kuasa 2 tambah 1. Okay. Okay, so P kita adalah bapuk tua. B negatif 4 per N 2. 2 dan 1. So P kita adalah negatif 2N lah. Okay, so kita pun masukkan dalam tu. Dia akan jadi begini kelas. 1, tak payah tulis lah. X tolak 2N kuasa 2. Okay. Tolak A kita 1. P kita negatif 2N kuasa 2 tambah C. C kita adalah 5N kuasa 2 tambah 1. Okay. So kamu dah dapat bentuk ini. So kita pemudahkan. Okay. Kita pemudahkan dia jadi macam ni. X tolak 2N kuasa 2. Okay. Ini dia akan jadi begini kelas. Tambah 4N kuasa 2 tambah 5N kuasa 2 tambah 1. Cikgu, mana cikgu dapat 4N? Okay, ini negatif, sorry. 4N tu datang dia daripada sini, negatif 2N kuasa 2. Negatif 2 kuasa 2, 4. N kuasa 2, N kuasa 2 lah. So dia negatif, so negatif 4N kuasa 2. Maka kalau kita pemudahkan lagi, kita cantikkan lagi, X tolak 2N kuasa 2 tambah N kuasa 2 tambah 1. Okay. Okay. Okay kelas. Ini kita punya vertex form. Okay, sekarang ni cikgu tanya kamu. Apakah nilai minimum kita? Apakah nilai minimum kita daripada persamaan yang cikgu lukis ni, yang cikgu tulis ni? Cikgu dah cakap tadi kalau nak cari nilai minimum kita tengok yang mana? Kita tengok yang belakang. Yang ini. Okey. Dari persamaan kita, nilai minimum kita ni. Daripada soalan bagi tahu nilai minimum kita berapa kelas? Mana nilai minimum soalan kita? Yang ni kan? So, dua-dua ni adalah nilai minimum yang sama. Maka, apa yang kamu kena buat? Kamu kena compare. Okay, N kuasa 2 tambah 1 sama dengan M kuasa 2 tambah 2N. Okay, selesaikan. Tunjukkan M sama dengan N tolak 1. Okay, kamu selesaikanlah. Okay. Macam ni kamu nak selesaikan? Pindah-pindahkanlah. So, dia jadi macam ni. M kuasa 2. Cikgu pindahkan 2N sebelah sana, dia jadi macam ni lah. N kuasa 2 tolak 2N tambah 1. Ini, kalau kamu faktor, dia jadi macam ni kelas. Okay. So, yang ini dengan ni, punca-punca hilang masa M sama dengan N tolak 1. Okay, sekarang ni. Sekarang ni cikgu nak tanya, faham tak ini ke sini? Macam mana N tolak 2N tambah 1 dia boleh jadi N tolak 1 kuasa 2? Okay, cikgu tunjuk sini. Okay, sekejap cikgu tunjuk. Okay, kelas. N kuasa 2 tolak 2N tambah 1. Kalau kamu tekan kalkulator, okay, kalau kamu tekan kalkulator, apakah nilai N kita? 1. 1 dengan? 1 je kan? 1 je lah. So, kalau kita buat pemfakturan, kita buat ni, dia akan jadi N tolak 1, N tolak 1 lah. Okay, sebab ada 1 je. Okay, so dia sebenarnya dia adalah N tolak 1 kuasa 2. Okay, itu. Okay, so cikgu harap kamu jelas. So yang ni, so kuasa pindah sebelah jadi punca, dia potong je lah. So jawapan dia ni, M sama dengan N tolak 1, maksudnya terbukti. Ataupun tertunjuk. Okay, cikgu jelaskan lagi sekali. Okay, kelas tengok betul-betul Cikgu jelaskan lagi sekali. Okay, kita tengok betul-betul. Kadang-kadang, tapi inilah soalan-soalan yang boleh ditanya dalam kamu punya SPM lah. Soalan tunjuk-tunjukkan ni memang dia selalu. Okay. Lagi sekali Okay, kelas. Bila cikgu cakap, cikgu dah cakap tadi.
Bila dia sebut nilai minimum kuasa 2 pula tu, okay, maka kamu nak tak nak, kamu gunalah kaedah completing the square ataupun penyempurnaan kuasa 2. Okay, terpulang kat kamu nak guna kaedah macam ni sekalipun. Kalau cikgu guna kaedah cikgu, aku tak suka ponteng kerana aku pelajar yang cemerlang. Okay, di mana P adalah bapuk tua, P kita adalah B over 2A, B kita negatif 4N over 2A. A kita 1, so negatif 2N lah. Okay, P kita negatif 2N. So kita pun gantikan. Okay, kita gantikan A ni 1, so X tolak 2N, kuasa 2, tolak 1, negatif 2N, kuasa 2 tambah C. C kita adalah 5N kuasa 2 tambah 1. So yang belakang ini saja yang kamu kena selesaikan. Okay, tadi cikgu dah selesaikan, kamu dapat macam ni. X tolak 2N kuasa 2, okay, tolak 4N kuasa 2 tambah 5N kuasa 2 tambah 1. So tolak 4N kuasa 2 dengan 5N kuasa 2 ni kamu boleh selesaikan. Sebab dia sama keluarga. So X tolak 2N kuasa 2 tambah N kuasa 2 tambah 1. So yang belakang ini adalah nilai minimum. Nilai minimum yang kita dapat daripada kita punya completing the square. Okay, dalam masa yang sama, dekat soalan dia bagi tahu yang ini pun nilai minimum. Okay, maka bila ada dua nilai minimum, kita comparekan saja. Okay, bila kita nak comparekan, dia akan jadi begini kelas. Okay, dia akan jadi begini. M kuasa 2 tambah 2N sama dengan N kuasa 2 tambah 1. Nilai minimum soalan dengan nilai minimum calculation kita. Kita comparekan. Oleh kerana soalan suruh tunjukkan, maksudnya soalan ni dia suruh cakap tunjukkan M sama dengan N tolak 1. Ibarat ungkapkan M dalam sebutan N. So kita akan pindahkan N, dia akan jadi macam ni. M kuasa 2 sama dengan N kuasa 2 tolak 2N tambah 1. Yang ini cuba kamu faktorkan. Okay, kalau kita faktorkan kelas, kamu tekan kalkulator, okay, kamu akan dapat N sama dengan 1. Okay, 1 punca. So bila 1 punca sebenarnya N tolak 1 kuasa 2. So M kuasa 2 sama dengan N tolak 1 kuasa 2. Oleh kerana dia nak M saja, yang ini pindah sebelah jadi punca. So M sama dengan punca kuasa N tolak 1 kuasa 2. So ini dengan ini boleh hilang. So M sama dengan N tolak 1. So maksud dia tertunjuk ataupun terbukti. Tertunjuk tu command sangat, terbukti. Okay. So kita tunjuk, dah suruh soalan suruh tunjukkan, maka dapatlah soalan ini, jawapan ini. Okay. Okay. Boleh kelas? So nanti kamu tengok balik soalan ni. Okay, kita pergi soalan yang seterusnya. Okay. Okay, kita pergi soalan yang seterusnya. Sekejap, cikgu nak tengok masa. Okay, ada lagi 5 minit. Kita tengok soalan yang seterusnya. Okay. Okay, dia ada lakar sebi-sebi ada. Okay. Kelas, ungkapkan Fx dalam bentuk ini. Inilah bentuk vertex. Sama macam cikgu tunjuk tadi. Yang X tambah P kuasa 2 tambah Q. Okay, sama. Okay, cuba kamu cari sekejap. Lepas tu kita akan comparekan jawapan kita sama-sama. Okay, kita buat A dulu. Okay, terpulang kat kamu nak guna kaedah apa. Okay, siapa nak ikut kaedah cikgu, cikgu akan guna ni lah. Aku tak suka ponteng kerana aku pelajar yang cemerlang. Okay. Sini A kita 1, B kita 6, C kita N. Okay. So cikgu pun buat B. B sama dengan P sama dengan B over 2A. So P kita adalah 3 kan. So kita masukkan. A kita tak payah tulis. So X tambah 3 kuasa 2. Okay. Tolak 1 P kita 3 kuasa 2. N C kita adalah N. So X tambah 3 kuasa 2 tolak 9 tambah N. Okay. So itulah bentuk kita. Okay. So inilah bentuk dia. Itu bentuknya. Okay. Jelas tak kelas yang A ni? Kalau ada soalan, better tanya sekarang. Boleh? Boleh.
Okay, okay. Next. Okay. Okay, next. Diberi nilai minimum, efek ialah negatif 5. Okay. Apa nilai minimum kita daripada kita punya A ni? Seorang bagi tahu cikgu. Yang negatif 9 Apakah nilai negatif 9 tambah N. teruskan. Negatif 9 tambah N. Maksudnya belakang bracket, selain daripada bracket tu adalah nilai minimum. Okay, so oleh kerana nilai minimum kita negatif 9 tambah N, dia sama dengan nilai yang dibagi berapa? Negatif 5 kan? Sebab dia diberi nilai minimum efek adalah negatif 5, cari nilai N. Maka nilai N sama dengan berapa? Senang itu. Berapa? Tengok pun 4. tahu dah. 4. So, sama dengan 4. Okay. Okay. Dan seterusnya, lakarkan lengkung efek. Okay. Sekarang ni kita lakarkan lengkung efek. Okay. Ingat, kita ada 5 step. Yang pertama, bentuk. Bentuk kita apa? Senyum ke masam? Senyum. Yang kedua, nilai punca kita. Okay, cuba kira jap B kuasa 2 tolak 4 AC. N ni kamu gantikan lah. N ni kamu gantikan. Okay, bentuk macam ni cikgu buat. B, J, Pu, Y. Pui. Bentuk senyum. Jenis punca. Tolong cikgu, B kuasa 2 tolak 4 AC. 36. 36. So maksudnya dia akan jadi punca yang macam ni lah. Okay, vertex. Vertex tadi kita dah dapat X tambah 3 tolak 5 kan. Okay, tolak 5. So kita punya vertex adalah nilai minimum kita adalah dekat negatif 3, negatif 5. Okay, okay. Kita punya punca, tolong tekan kalkulator lah untuk cikgu. Apakah nilai X kita? Kita punya equation dah jadi macam ni. X kuasa 2 tambah 6X tambah 4. Okay. Okay, cikgu gantikan nilai N lah. Okay, okay. So, tolong carikan punca untuk cikgu. Tekan kalkulator jap. Nilai X tu berapa? Berapa dapat? Negatif 0.764. Oh, tak cantik Negatif nombor 0.764 dengan negatif 5. dia jadi tak cantik nombor dia. Sekejap Cikgu yang tu 20 kan? Yang mana? 20? Yang B kuasa 2 tu. 20 20 maksudnya lebih besar dari kosong lah. Dia punya jenis punca Sekejap kita try. Jenis punca. So B kita 6 kuasa 2 tolak 4. A kita adalah 1 4. So 36 tolak 16. So 20 lah. So 20 ni lebih besar dari kosong. Maksudnya dia jenis punca lebih, macam ni lah. So nilai X kita ni. Nilai X kita jadi nombor tak cantik Kita tengok. A kita adalah berapa tadi? A kita adalah 1. B kita adalah negatif 4. B kita adalah 6, sorry. C kita adalah 4. Oh, kosong ya, kosong. 0.7639. Katalah kita ambil 0.76 lah. Kita just nak agak-agak je. Negatif 0.76. Lagi satu, negatif 5.2. Okay, negatif 5.2. Cikgu tak boleh gunakan jadi negatif 1 ke? Negatif 8. Boleh. Boleh je sebab kita nak lakar kan. Kita punya pintasan Y dapat 4 lah. Okay, so kita akan draw. So kita ada ni, ini kita punya ni dekat negatif 35. So dekat bawah, negatif 35 dekat bawah.
agak-agak kat situ. Pintasan Y kita adalah 4 ke atas. Okay, so kita akan buat macam ni lah. Okay, macam tu lah. Okay, sini adalah negatif 0. Sini adalah negatif 5 point something tu, dekat sini adalah negatif 0.7 something. So sini adalah negatif 3, negatif 5. Okay, nanti kamu kemaskan lah. Kamu kemaskan. Okay, tapi gambar rajah kita macam tu. Okay, kita kena ada pintasan, kita kena ada vertex, kita kena ada punca ni. Okay, boleh? Boleh. Boleh. Okay, so Boleh. itulah dia punya ni. Sekejap, kita ada lagi masa tak? Okay. Okay. So cikgu harap untuk kelas hari ni clear lah untuk fungsi kuadratik. Untuk link kehadiran tolong isi dulu link kehadiran. Yang satu lagi soalan tu nanti next class nanti kita bincang. Sebelum kita masuk bab yang ketiga, iaitu sistem persamaan, tak silap cikgu. Itu penting untuk paper 2. Okay, tolong tulis link kehadiran, isi link kehadiran yang cikgu bagi. Kalau ada soalan boleh tanya cikgu. Okay. Tak adalah kalau ada bolehlah mesej cikgu, Roger cikgu, macam mana pun kamu cari je. Okay, so kalau tak ada soalan tolong isi link kehadiran. Okay, dah pukul 9. So cikgu tak nak buang masa, tak nak bazirkan masa kamu sebab mungkin kamu lepas ni ada program lain, program yang lebih Islamik. Ilmiah. Sebab ada ilmiah. Okay, so kita jumpa balik Jumaat depan 8.30. Okay, 8.30 malam kita mula balik 8.30 malam. Tapi kalau ada program selamat pukul raya. 9, selamat hari raya semua. Selamat hari raya. Jangan lupa latihan AMAT tu buat. Terima kasih, cikgu. Tolong link Terima kehadiran. kasih, cikgu. Terima kasih Cikgu. banyak Cikgu. dari SMK Putra Kak Cik. Wilayah. Terima kasih, Ibu. Selamat raya. Jumpa minggu depan. Sama. Cikgu. Selamat raya. Ciseng, masuk teknik menjawab lah. Terima kasih, cikgu. Agama. Ciseng tak masuk ni teknik punya agama. Terima kasih banyak, cikgu. Tolong list kehadiran. See you, baik. Selamat Hari Raya. Selamat hari Cikgu. raya. Selamat raya. Cikgu bapuk tua je macam mana je? B over to A. Oh, biar betul. B 2A. Kau tengok balik video tu nanti. Bro, ni cikgu rekod Salin balik. Rekod. Mesti aku tahu dah orang macam kau ada. Minggu depan kita punya ni. Ada? Oh, tu. Dengan cikgu lah. Jadi, boleh. Ah. Wah. Okay, terima kasih semua. Cikgu nak beri insaf-insaf ya. Okay.